Melainkan kalau dia pegang cara salah. Mana? Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Ada juga akidah batiniah sesat tu. Kerana berpegang dengan kaedah falasifah, al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesat lagi kafir siapa iktikad lagu tu. Ingat dah. Pula kita jadi cepat-cepat menuduh orang Islam dengan syirik, jangan. Ini pun perkara hak dibimbangi oleh Nabi SAW juga. Inna akhafa akhwafakum, sesungguhnya perkara yang paling juga aku takut berlaku pada kamu, rajulun yaqra'una al-Quran. Seorang yang membaca Al-Quran, hatta ru'yat alaihi bahjatu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Tetapi dia ja'a ila qaumil muslimin bi sayfih, dia datang kepada orang Islam dengan pedangnya. Dengan pedang tu orang panggil dia panggil apa? Apa dia panggil, cakap dengan secara majas, bukan mari dengan pedang sungguh. Dia panggil min itlaqil sebut ke orang panggil pedang, tapi naknya ialah kelakuan yang berlaku dengan sebab pegang pedang tu, iaitu menghalal, istihlalud dam, nak menghalalkan darah. Ja'a ila qaumil muslimin bi sayfih, dia datang dengan kepada kaum muslimin dengan pedang. Apa yang dia naknya? Bukan dia nak kalau mari dengan pedang tu tak boleh nyanyi gitu. Orang nak jual pedang, nak jual keris ke apa, ni bahaya ni, Nabi bimbang dah. Mana datang dengan pedang tu mana isyarat kepada istihlalud dam, nak menghalalkan darah orang Islam. Faqala asyraktum, lalu dia kata kepada orang Islam, kalian musyrik. Kita ni musyrik lah. Sudah. Ini pun bahaya juga, ancaman akidah juga. Apa? Cepat menuduh umat Islam dengan musyrik. Selawat tafrijiyah kau, selawat syifa, syirik selalu. Kita duduk baca zanji apa semua tu, duduk selawat qiyam mahalul qiyam, alimu sirri wa akhfa. Kata Nabi mengetahui kau rahsia syirik dan ni letak sifat Tuhan ke Nabi. Padahalnya itu cerita tentang Tuhan. Dalilnya mana? Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'in salihah di hati. Dia pergi putar belik, dia kata tengok fofok duduk sambut makhluk, duduk bangun qiyam, alimu sirri wa akhfa. Dia kata Nabi ni mengetahui perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang halus tersembunyi. Dia letak sifat Tuhan ke Nabi, musyrik orang yang sambut makhluk. Sudah. Ada juga fuak-fuak lagu tu. Tapi lah ni berkurangan dah sikit. Kerana pembesar-pembesar mereka pun agak sedar dah. Ia lama duk marah orang sambut makhluk, lalas sekali dia pun sambut juga dah zaman lah ni. Cuma dia tak letak Maulidur Rasul, dia letak Zikrar Rasul. Terbaru lah ni. Kalau pergi di negeri Perlis tu, dia tak ada Maulidur Rasul, dia Zikrar Rasul. Hatullah itu sebenarnya. Ia sama dengan 50 sen. Orang Kelantan panggil sama. Orang KL pun panggil 50 sen. Lepas tu balah, sama ni. 50 sen. Sama. 50 sen. Hatullah apa nah? Maulidur Rasul, Zikrar Rasul, hatullah. Sebab apa hatullah? Sebab zikra tu artinya, apa makna zikra? Memperingati, yakni orang panggil apa? Dia panggil ihtifalus sanawi, sambutan tahunan. Itu makna zikra. Buka je kamu, tak jaya. Zikra memperingati tahu mana? Ihtifalus sanawi, memperingati secara tahunan. Ajalah. Sebab tu tak ada bulan lain Zikra Rasul, hanya Rabiul Awal dia Zikra Rasul. Apa Zikra Rasul? Zikra Maulidir Rasul. Dia hazah mudah situ. Dia ni memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duk sambut Maulidur Rasul ni kerana apa?
Kan nak ingat ke Rasul. Waktu lah ya. Nah, sebab apa kita sambut Maulidur Rasul? Sebab zikrar Rasul. Dia sebab apa buat zikrar Rasul? Sebab bulan ni Maulidur Rasul. Hak tu lah, pi mai tantu juga. Nah, dulu balah kena lah ni alhamdulillah selu-selu pakat duk gubah dah sikit-sikit. Nah, tapi ada lagi hak kerah-kerah pun. Tak boleh. Syirik apa semua ni. Nah, dan mau duk baca zanji ke apa tu akidah Syiah. Oh, akidah Syiah. Mana? Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Aku selawat dan aku ucap salam ke atas cahaya yang disifatkan dengan terdahulu dan perawalan keawalan. Dia kata tengok. Ini Ja'far Barzanji ni, mufti mazhab Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah. Rupa-rupanya akidahnya Syiah sebab iktikad awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia gini. Pegangan awal kejadian ni bukanlah usul akidah. Ia tak ada dalam kubur ke atas pada masyarakat akan ditanya apa makhluk mula-mula dijadikan. Tak ada begitu. Dia kau tanya soalannya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Ada siapakah laki-laki ini? Dia buat rupa tamsil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini? Ada kalau orang tak mengaji kenal lah. Siapa pula orang ni? Lepuk nak kata situ kau bukan laki. Siapa pula hak tu tanya. Adapun makhluk mula-mula kau gapo tu tak ada. Maka sebab tu tak termasuk dalam usul akidah. Dia panggil kalau masuk pun dalam perbincangan akidah furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam pegangan. Maka berlaku ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berpegang air makhluk yang mula-mula dijadi. Ada yang berpegang dengan arsyur rahman, arash. Ada yang berpegang dengan qalam. Ada yang berpegang lauhil mahfuz. Nah, papai tempat hak duk tulis segala qada qadar. Nah, qada muallaq dia panggil. Itu dia panggil khilaf di kalangan ulama. Dan banyak juga ulama yang berpegang awal kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Quran? Tak ada. Memang bukan akidah, tak ada. Kalau tentang Nabi itu cahaya tu ada. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya telah datang daripada Allah tu cahaya, iaitu Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, iaitu Al-Quran. Itu ada. Tapi awal kejadian tu Nur Muhammad tu tak ada. Lepas tu dalam hadis, di dalam hadis secara sharih pun tidak ada yang sahih. Hanya ada hadis, tapi hadis tu boleh sepakat sekalian ulama hadis muhaddisin hadis tersebut maudhu'un, maudhu', iaitu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, iaitu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Nah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang sesuatu apakah. Nah, an awwali syai'in khalaqahu Allah, menjadilah oleh Allah taala akan dia qabla al-asya', sebelum menjadi oleh Allah akan sekalian yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Lalu Nabi jawabnya, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah cahaya Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Lebih kurang bunyi lagu itulah hadisnya. Jadi Imam Suyuti dan banyak lagi ulama-ulama yang lain mengatakan hadis tersebut ghairu thabitin, tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudhu'un maudhu'. Patut kenapa ulama duk gini? Dah tahu dah maudhu' apa duk masuk juga. Duk sebut juga. Ini hak kita kena cerdas. Maudhu' ya maudhu', tapi boleh dah ihtimal kalau sabit ngerti. Satu jalan. Macam hadis, la tusawwiduni fis salat, la tusayyiduni fis salat. Jangan kamu panggil nama aku sayyid di dalam sembahyang.
Hadis tu la aslalah, maudhu'. Tapi kalau betul, sudah. Maka ulama tanggung. Kalaulah sah hadis ni, kita kena tanggung makna mimbabit tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bab tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi sahih tak maudhu'. Satu. Hadis tu maudhu'. Kalau sahih lagu mana? Sudah. Nah, tak jadi sahih ada maudhu'. Kalau. Maka kalau ditengok makna hadis ni ada bercanggah tak dengan usul teras di dalam akidah? Tak ada. Nah, ada cedera ada akidah kita kalau kita pergi dengan awal kejadian makhluk Allah Ta'ala, nur Nabi Muhammad. Tak ada cedera apa? Jadi kafir tak? Dah. Jadi syirik tak? Tak kan? Maka makna hadis tersebut ada yang muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Hadis mana? Iaitu ada hadis yang sahih, Nabi kata kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Nabi kata akulah nabi yang mula-mula sekali pada kejadian yang dijadi oleh Allah, tetapi yang akhir diutuskan oleh Allah. Nabi kata kuntu awalan nabi, akulah awal-awal nabi fil khalqi, pada kejadian. Mana Allah buat aku dulu. Satu hadis sahih tu. Ada hadis sahih yang lain, Sayyidina Umar tanya Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, mata kunta tadri, mata tadri antan nabi, bilakah musdarmu tu Nabi? Nabi kata kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad wa adamu bainat tini wal ma'. Aku sedar aku sudah jadi Nabi ketika mana tu Adam belum dijadikan lagi, di antara air dengan tanah, di antara ruh dengan jasad. Aku ketika tu sudah sedar aku jadi Nabi. Bermakna Tuhan buat dah Tuhan buat dah Nabi ketika tu. Ni hadis-hadis sahih ni. Tak ada hadis maudhu' tadi. Maka ada makna dia tu muafakat dengan hadis sahih. Maka yang dipegang bukan hadis maudhu', tapi hadis sahih dan makna yang muafakat dengan hadis sahih. Wa minhu khuliqal asya', daripadanya dijadikan segala sesuatu. Ni pun ramai juga hak salah faham. Termasuk tutup guru kita pun ada hak salah faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah. Sampai dia kata, ramailah orang dulu-dulu pegang kita ni dibuat daripada Nur Muhammad. Kerana Tuhan kata, Nabi kata wa minhu khuliqal asya', daripada Nur Muhammad telah dijadikan kita semua. Jadi langit, bumi, kelembu, kubah, ayat, itik, gajah, rimau, apa semua ni Nur Muhammad berlaku asalnya kejadian. Lepas tu babi, anjing, iblis, syaitan, api neraka, Nabi Muhammad juga. Pening tu. Silap bukan min wa minhu tu min lil ma'khuz, bukan. Ni penting mengaji Arabiah ni. Ni tak mengaji lah melainkan di pondok-pondok. Bukan min lil ma'khuz, bukan daripadanya diambil daripada nur itulah dijadikan segala makhluk. Bukan itu. Patu min situ apa makna? Min situ min li ta'lilil hikmah. Sebab mutabaqah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Antara lain hadis yang diriwayat oleh Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Imamul Hakim An-Naisaburi dia himpun beberapa banyak hadis-hadis yang dianggap di sisi Imamul Hakim An-Naisaburi sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Iaitu hadis ya panjang. Nabi cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Dia minta keampunan Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana mu boleh kenal Nabi Muhammad belum aku buat lagi dia dalam bentuk jasad? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Ingat baik. Ini ancaman akidah. Bahaya sungguh kalau kita baca hadis ke Quran kalau kita tak mengaji ilmu akidah. Ancaman. Dia baca Tuhan pun tak tahu juga. Tu dia tanya Nabi Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana tu Adam mu boleh kenal Muhammad? Aku belum buat lagi. Tuhan pun jahil juga. Sebab tu dia tanya gitu ke? Bahaya tu.
Ini ancaman akidah. Kalau kita tidak mengaji ilmu akidah, jahil di dalam ilmu akidah, baca hadis pun ancaman lagi. Tak usah cerita ancaman hok berat-berat. Ancaman tu. Ancaman tu. Tuhan pun tak tahu juga. Patutlah dia tanya tu ada. Padahalnya Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Kerana Tuhan bersifat dengan ilmu. Nah, dengan bersepakat di zat Tuhan sifat pengetahuan, tanjizi qadim, luluh sedia kala Maha mengetahui Tuhan segala perkara. Nah, tak terlewat, tidak berlambatan antara pengetahuan dengan mengetahui. Itu. Nah, semua Tuhan tahu luluh sedia kala. Hidung kita kepek lagu ni sedia kala Tuhan tahu sebiji gini dah. Nah, bukan nanti tunggu kita dilahirkan dulu baru Tuhan tahu, bukan. Kalau gitu jahil lah Tuhan. Oh, kepek lagu ni yang aku lagu lain, itu yang kayak gitu. Kepek gini dah. Sebiji gini dah. Nah, tak ubah walau sikit pun. Itu ilmu pengetahuan Allah. Lepas Tuhan tanya apa? Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Itulah gitu dah. Tangguh gitu. Tu ada kata li annaka ya rabbi. Karena mulah ya Tuhan. Lamma khalaqtani biyadika. Tak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau. Wa nafakhta fiyya min ruhika. Engkau tiupkan dalam jasadku dengan rohkah. Wa farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepala aku. Wa ra'aitu fi qawa'imil arsyida, aku melihat pada tiang-tiang arsyir rahmat maktuban, tertulis padanya itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata tu ada aku tahulah Muhammad ni makhluk paling hak mu kasih sekali itu. Tuhan katakan betul, sadaqta ya ada. Laula Muhammadun ma khalaqtuka ya ada. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad tu, mu pun aku tak buat itu ada. Hadis ni sahih di sisi Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Ada lagi hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Asakir. Panjang juga hadis tu. Tuhan kata khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arrifahum maqamaka wa manzilamataka indi. Aku buat bumi dan penduduk bumi ni supaya mereka semua kenal kedudukan engkau, pangkat engkau di sisi aku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Kalau tidak kerana muhai Nabi Muhammad, aku tak buat bumi dengan penduduk bumi. Kalau gitu, wa minhu khuliqal asya, bukan daripada Nur Muhammad dijadikan makhluk, bukan. Dari kerana Nur Muhammad, Nur Nabi itulah kita semua dicipta oleh Allah untuk kenal Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan dipegang hadis maudhu' tu, tapi makna dia tu ada yang mutabaqah, muafakat dengan beberapa banyak hadis-hadis yang sahih. Maka kerana tu ada ulama yang berpegang awal kejadian Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan daripada usul akidah. Tak usah balah. Melainkan kalau dia pegang cara salah. Mana? Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Ada juga akidah batiniah sesat tu. Kerana berpegang dengan kaedah falasifah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, Nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesat lagi kafir siapa iktikad lah gitu. Ingat dah. Jadi ada hak sesat pun banyak. Ajaran-ajaran sesat tu duk pergi benda gitu. Nah, adapun yang alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah berpegang tidak seperti itu. Bahkan mereka berpegang nur Nabi Muhammad tu makhluk. Makhluk kan? Mana makhluknya apa? Benda kena jadi yang dicipta oleh Allah. Gitu ya. Patut apa kelebihannya? Kelebihannya ialah nak angkat martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau akan membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji. Mana maqam yang terpuji? Syafaatul uzma,
Ketika mana para nabi-nabi yang lain semua kata nafsi nafsi idhabu ila ghairi, masing-masing hari ni pergi ke nabi lain lah, aku tak berani nak bercara dengan Tuhan. Maka nabi kita seorang, ana laha, aku ahlinya. Manusia ketika itunya minta dengan nabi lah ke mana? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, manusia pakat pergi jumpa dengan nabi, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lafaz hadis. Isfa' lana, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Lah ni marah panggil isfa' ada. Isfa' lana, syirik. Syirik selalu. Aduh. Jangan minta syafaat dengan nabi, minta syafaat dengan Allah. Aduh. Orang cakap tu reti tak tu syafaat tu berapa dia? Apa makna syafaat? Apa makna syafaat? Ni kita nak cakap ni biar kita tahu gapo perkataan yang kita nak cakap. Syafaat tu apa maksud syafaat? Syafaat ni definisinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Itu dia panggil syafaat. Talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada orang lain, ilal ghairi, kepada orang lain. Jadi kita minta syafaat dengan Nabi SAW. Isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ke wahai Rasulullah. Apa makna? Ya Rasulullah, mintalah kebaikan daripada Allah untuk kami umat engkau. Itu makna minta syafaat. Betul lah tu. Jadi kalau suruh minta syafaat dengan Allah, apa maksud? Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Ya Allah, syafaatkan kami. Bermakna kita minta Allah minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita, gitu. Hai, tak betul tu. Tengok orang ada cakap tak ada ilmu, kat bodoh lalu nak tertunggil kan. Tak betul tu. Minta syafaat pada Allah. Lah Allah yang memperkenankan syafaat. Dia bukan tempat untuk diminta syafaat. Nabi lah tempat kita minta syafaat. Isfa' lana ya Rasulullah. Rasulullah pergi sujud di bawah Arsyir Rahman. Lalu Nabi kata, aku diberi ilham oleh Allah memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah makhluk mana-mana pun melantunkan pujian tersebut. Bila begitu Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal, minta, tu'ta, aku akan beri. Wasfa', musyafa'atlah kepada siapa mu nak syafaat. Tu syafa', aku perkenankan syafaat mu minta tadi. Baru tu. Itu minta syafaat dengan Allah. Bermakna Allah Ta'ala ada Tuhan lain lagi daripada Allah. Tak betul tu. Kita minta syafaat tu kepada Rasulullah. Mana? Kita minta Rasulullah talabul khairi minallah ilaina makhluk. Ilaina ummah. Ummatihi. Kita kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul.